Sinopsis Bab 1, Janji Sri Kandi. Nurul Hafsah memulakan hari pertamanya bekerja sebagai pegawai sains di Balai Cerap Sultan Salahuddin Kuala Selangor. Sekumpulan pengunjung yang terdiri daripada kumpulan murid dan guru pengiring dari Sekolah Rendah Kichihima Higashi, Hiroshima hadir ke Balai Cerap tersebut untuk melihat buruj Orion dan buruj berlantik dengan mata kasar tanpa sebarang bantuan alat pencerap. Malangnya, Nurul Hafsah telah menghadapi masalah di luar jangkaan apabila langit pada malam tersebut yang sepatutnya benar-benar gelap tetap cerah. Nurul Hafsah yang pada mulanya runsing dengan situasi tersebut akhirnya telah mengambil langkah bijak bagi menyelesaikan masalah tersebut dengan mengemukakan hujah yang dapat diterima oleh kumpulan pengunjung tersebut. Dia mengakui kekurangan yang berlaku pada malam tersebut berpunca daripada kesan negatif akibat pembangunan pesat yang berlaku di Kuala Selangor. Pada malam tersebut, Nurul Hafsah telah menanam azam dalam jiwa dan berjanji kepada para pengunjung bahawa dia akan memulihkan semula keadaan di Kuala Selangor. Pada mulanya, Puan Wickham mempersoalkan kemampuan manusia untuk menggerakkan bintang kembali ke kawasan pencerapan. Namun, Nurul Hafsah menyatakan bahawa bintang-bintang itu sememangnya sedia ada di langit, hanya mata manusia sahaja yang tidak dapat melihat. Sedikit cahaya akan membuka deria manusia, manakala banyak cahaya pula akan menutup deria kita. Nurul Hafsah memaklumkan bahawa Tuhan menciptakan deria manusia dengan penuh keterhadan agar tidak leka dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh deria. Watak dan pewatakan, nilai, persoalan, pengajaran, latar masyarakat dan contoh yang terdapat dalam bab 1. Watak dan pewatakan, Nurul Hafsah seorang yang bijaksana. Nilai kebijaksanaan. Persoalan tentang kebijaksanaan dalam mengemukakan hujah. Pengajaran, kita mestilah bijak dalam mengemukakan hujah. Latar masyarakat yang bijak dalam mengemukakan hujah. Dan contoh peristiwa ialah Nurul Hafsah bijak semasa memberikan hujah kepada Puan Wickham untuk memulihkan keadaan di Kuala Selangor. Seterusnya, Nurul Hafsah seorang yang amanah. Nilai amanah. Persoalan amanah dalam menjalankan tugas. Pengajaran, kita haruslah amanah dalam menjalankan tugas. Latar masyarakat yang amanah dalam menjalankan tugas. Dan contoh peristiwa ialah Nurul Hafsah berasa bersalah kepada peminat amatur dari Jepun kerana kanak-kanak tersebut tidak dapat melihat buruj Orion dan buruj berlantik kerana keadaan langit yang cerah. Dia berjanji kepada kanak-kanak tersebut bahawa mereka akan dapat melihat bintang jika datang lagi pada masa akan datang. Selain itu, Nurul Hafsah seorang yang berduka cita. Latar masyarakat yang berduka cita dan contoh peristiwa ialah Nurul Hafsah berduka cita kerana lawatan peminat bidang amatur dari Jepun itu menjadi pengalaman yang mengecewakan. Seterusnya, Puan Wickham, seorang yang ikhlas. Nilai keikhlasan. Persoalan tentang keikhlasan dalam percakapan. Pengajaran, kita mestilah ikhlas dalam setiap percakapan. Latar masyarakat yang ikhlas dalam percakapan. Dan contoh peristiwa ialah Puan Wickham mengucapkan selamat maju jaya kepada Nurul Hafsah untuk mengembalikan bintang-bintang di Kuala Selangor dengan penuh harapan. Utada, seorang yang kecewa. Latar masyarakat yang kecewa. Contoh peristiwa, Utada berasa kecewa kerana tidak dapat melihat juzuk-juzuk kosmos dan kelip-kelip. Akhir sekali, peminat bintang amatur Jepun berkunjung ke Balai Cerap Sultan Salahuddin untuk melihat bintang. Contoh peristiwa, para pemerhati langit cilik masing-masing memegang lampu suluh dan peta langit untuk melihat buruj Orion atau buruj berlantik. Namun, mereka hanya dapat melihat bintang Betelgeuse dan Alnitak. Peristiwa yang berlaku dalam bab 1. Sekumpulan peminat bidang amatur Jepun melawat Balai Cerap Sultan Salahuddin untuk menyaksikan juzuk-juzuk kosmos seperti bintang dan buruj. Mereka sepatutnya boleh melihat buruj Orion atau buruj berlantik, namun mereka hanya boleh melihat bintang Betelgeuse dan Alnitak.
Nurul Hafsah terpaksa memberitahu peminat-peminat langit amatur bahawa mereka tidak dapat melihat bintang-bintang di langit. Nurul Hafsah menerangkan mengenai buruj Orion, sejarah-sejarah buruj dan bintang-bintang kepada kanak-kanak tersebut. Langit malam di Kuala Selangor terlalu cerah dan Hafsah mengakui masalah luar jangkaan ini. Pengunjung tersebut berasa kecewa. Nurul Hafsah berjanji untuk memulihkan semula keadaan di Kuala Selangor. Dalam bab 1, terdapat beberapa konflik antara watak. Antaranya, konflik antara Nurul Hafsah dengan sekumpulan bintang amatur dari Jepun. Murid dan guru pengiring gagal melihat buruj Orion atau buruj berlantik dengan mata kasar kerana langit yang terlalu cerah. Nurul Hafsah berjanji memulihkan semula keadaan di Kuala Selangor. Selain itu, konflik antara Nurul Hafsah dengan Puan Wickham. Puan Wickham merasa janji Nurul Hafsah untuk memulihkan semula keadaan di Kuala Selangor sukar dikotakan. Nurul Hafsah melontarkan hujah yang bijak kepada Puan Wickham. Puan Wickham mengucapkan selamat maju jaya kepada Nurul Hafsah dengan penuh harapan. Antara latar tempat yang terdapat dalam bab 1 ialah Balai Cerap Sultan Salahuddin, iaitu tempat sekumpulan pelajar dari Jepun menyaksikan juzuk-juzuk kosmos dari platform yang disediakan pada malam tersebut. Selain itu, Universiti Jordan, iaitu tempat Nurul Hafsah belajar dalam bidang fizik dan kaji falak selama 5 tahun.